Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aizat bin Hashim Fahmi daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang penyediaan manual prosedur penyelenggaraan. Objektif kami adalah untuk memastikan segala aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. Ia juga dapat memelihara, meningkatkan keupayaan dan memanjangkan jangka hayat aset. Objektif ini juga dapat mengurangkan kadar kerosakan bagi menjimatkan kos. Ia juga dapat mengurangkan kekerapan gangguan dalam proses operasi dan membolehkan kualiti produk dan kepuasan pelanggan tercapai melalui penyelarasan servis dan operasi peralatan. Skop kami mengetahui konsep dan keperluan pengurusan penyelenggaraan yang sistematik, memahami jenis-jenis penyelenggaraan asas yang biasa digunakan oleh syarikat seperti preventive maintenance, corrective maintenance dan sebagainya. Skop ini juga mengetahui elemen-elemen perancangan untuk membolehkan perancangan penyelenggaraan mencegah dan rombak rawat, kaedah penyediaan perancangan berpandukan kepada laporan serta data-data piawaian yang ada, mengetahui dan membincangkan dasar-dasar sistem penyelenggaraan seperti penyelenggaraan berjadual, penyelenggaraan pembetulan dan senggaraan kerosakan. Jenis-jenis penyelenggaraan seperti preventive maintenance iaitu senggaraan pencegahan berjadual, corrective maintenance senggaraan pembetulan, breakdown maintenance senggaraan kerosakan, emergency maintenance senggaraan kecemasan, mechanical maintenance senggaraan mechanical, structural maintenance senggaraan struktur, maintenance of defect liability period senggaraan dalam masa tanggungan kesiasatan, plant maintenance senggaraan terancang. Preventive maintenance ni adalah perancang yang sistematik, dibuat secara berkala atau tahunan yang tepat pada masa diperlukan seperti mencuci, melicinkan, membaiki dan menggantikan bagi komponen-komponen yang rosak. Meminimumkan kerugian pengeluaran disebabkan oleh kerosakan-kerosakan. Untuk senggaraan pembetulan, ia menambah baik peralatan dan komponen-komponen agar penyelenggaraan pencegah boleh dilakukan dengan pasti. Peralatan dengan reka bentuk daif seperti reka bentuk semula sesuai untuk barang-barang penyelenggaraan yang berkos tinggi. Untuk senggaraan kerosakan, ia menambah baik peralatan dan komponen-komponennya agar penyelenggaraan pencegahan boleh dilaksanakan dengan pasti. Peralatan dengan reka bentuk daif mesti direka bentuk semula. Untuk senggaraan kecemasan, yang kecemasan beroperasi 24 jam sehari apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyelenggaraan kecemasan, pengguna atau tuan punya barang boleh menelefon pihak yang berkenaan. Untuk yang senggaraan mekanikal, penyelenggaraan mekanikal merangkumi pengendalian lingkungan iaitu pemanas dan pipe system. Sistem kemudahan penyediaan alat pendingin hawa, alat pemanas dan penyejuk bekuan. Untuk senggaraan struktur, Jabatan Penyelenggaraan Struktur menyediakan tukang kayu, pengecat dan tukang melapa untuk melakukan kerja pengecat pada dalaman dan luaran bangunan. Untuk senggaraan dalam masa tanggungan kecacatan, senggaraan ini dilaksanakan oleh pihak kontraktor dalam masa 6 bulan iaitu jangka masa yang telah dipersetujui selepas sebuah bangunan siap dibina. Untuk senggaraan terancang yang terakhir sekali adalah terbahagi kepada 3 iaitu penyelenggaraan semasa sedang digunakan, penyelenggaraan bagi kemudahan yang tidak digunakan dan penyelenggaraan dilaksanakan apabila berlaku kerosakan peralatan disediakan sebelum maklumat pemeriksaan diberi. Contohnya program penyelenggaraan ialah seperti kerja penyelenggaraan, merangkumi fibrik bangunan, perhiasan kecemasan bangunan, pembersihan, penyelenggaraan loji dan servis dijangka setiap 5 tahun dan bangunan serta tapak dibahagikan kepada zon-zon untuk tujuan penyelenggaraan. Saya akan menyerahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Narusdi bin Hanafi akan membuat pembentangan tentang prosedur manual penyelenggaraan.
singkatan, jawatan, unit bahagian dan sebagainya. Yang pertama, PL bermaksud penyelaras. Yang kedua, JKBD yang bermaksud jawatan kuasa bahan digital. Yang ketiga, JKAD, jawatan kuasa aset dan dokumentasi. Yang keempat, JKPP, jawatan kuasa pengurusan dan penyelenggaraan. Yang kelima, JKPK, jawatan kuasa pelaporan kerosakan. Yang keenam, JKTK, jawatan kuasa tugas khas. Yang ketujuh, JKKK, jawatan kuasa kecemasan dan keselamatan. Semuanya ada 7. Seterusnya, tanggungjawab dan tindakan. Yang pertama, PL ataupun definisinya penyelaras. Tugasnya ialah untuk menyimpan rekod dan maklumat, membuat senarai tugas dan memastikan ahli pasukan sentiasa mendapat maklumat dan kertas kerja. Yang kedua, JKPK. Tugasnya ialah untuk menerima aduan kerosakan aset, melapor kerosakan ke pihak penyelaras. Yang ketiga, JKBD. Tugasnya ialah untuk membantu menyelaras penyelesaian sistem melibatkan data, menyiapkan bahan digital seperti yang dikehendaki oleh penyelaras. Yang keempat, JKTK, membantu jawatan kuasa lain dalam melaksanakan tugas, menyediakan kertas kerja dan laporan bagi tugas yang dijalankan. Yang kelima, JKAD, menyemak dan mengenal pasti kedudukan aset, memastikan semua aset didaftarkan pada kad-kad tertentu. Dan yang ketiga, memastikan semua aset telah dilabel. Seterusnya ialah JKKK. Tugasnya ialah untuk memastikan peralatan perlindungan dan pencegahan kebakaran dikemas-kini, alat-alat pemadam api disemak dan tidak dalam keadaan tamat tempoh. Dan yang terakhir, JKPP, menguruskan bahan dokumentasi seperti manual dan bahan-bahan perisian. Dan yang kedua, menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna mematuhi langkah keselamatan dan peraturan. Seterusnya ialah tata organisasi jawatan kuasa unit penyelenggaraan. Di sini terdapat 7 unit. Yang pertama terdiri daripada penyelaras dan di bawahnya terdiri daripada seluruh anggota jawatan kuasa, seperti jawatan kuasa bahan digital, jawatan kuasa pengurusan dan penyelenggaraan, jawatan kuasa tugas khas, jawatan kuasa aset dan dokumentasi, jawatan kuasa pelaporan kerosakan, dan jawatan kuasa kecemasan dan keselamatan. Seterusnya, tata alih prosedur penyelenggaraan. Daripada sini kita boleh lihat permulaannya daripada atas mula. Seterusnya, mengisi borang aduan kerosakan. Langkah ketiga, serah borang aduan kepada ketua bahagian. Langkah keempat, kena pasti kerosakan senggaraan. Langkah kelima, bahagian kontraktor. Di sini bahagian panggil kontraktor perlu mempunyai persetujuan sama ada ya atau tidak. Jika tidak dipersetujui, akan patah semula kepada kena pasti perusahaan senggaraan. Sekiranya sudah lulus dan dipersetujui, akan pergi ke pembaikan oleh pihak luar. Dan seterusnya, rekodkan kerja-kerja penyelenggaraan dan yang terakhir tamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anif Nasruddin bin Nur Ahmad. Baik, pada satu ingin menerangkan atau membentangkan tentang prosedur manual penyelenggaraan yang kami buat. Ini adalah borang penyelenggaraan mesin atau peralatan. Terdapat dalam borang ini adalah senarai aset ahli kerajaan yang memerlukan penyelenggaraan, iaitu terdapat borang ini iaitu bilangan, nombor siri, pendaftaran aset, jenis, nama, model, lokasi aset, tempoh penyelenggaraan. Nombor siri iaitu nombor pendaftaran bagi satu peralatan.
jenis dinama model iaitu kereta kenderaan yang bermotor. Lokasi aset adalah kawasan yang tempat letak kereta terikat. Tempoh penyelenggaraan jarak perjalanan iaitu 6 bulan sekali ataupun setiap 1000 km. Semua perlu kena borang untuk borang penyelenggaraan mesin atau alat. Yang kedua, borang aduan rosak. Dalam borang aduan rosak perlu untuk macam kita tahulah kita barang tu rosak, kita kena beritahu kan. Iaitu banyak satu untuk diisi oleh pengadu, iaitu mekanik yang kita kena buat, iaitu jenis aset. Jenis aset macam handphone rosak ke, serangan aset tu, nombor siri pendaftaran, nombor siri handphone tu, tarikh rosakan tu, kita kena tahulah. Sebab tu ada tulis siap mesin atau peralatan bisa ada kena tarikh bila dibuat, bila tu, tarikh kerosakan, nama dan jawatan iaitu mekanik, tarikh pada bila rosak. Bahagian 2 untuk diisi oleh pegawai aset atau teknikal tu bahagian macam supervisor atau pegawai teknikal, iaitu jumlah kos mesin tu, anggaran kos anggaran mesin tu, ulasan, nama, jawatan dan tarikh. Bahagian 3 untuk keputusan dari kedua bahagian atau stesen atau unit, iaitu pada yang besar lah, bos ataupun leader, lulus atau tidak lulus, ataupun ulasan, tanda tangan, nama semua, tarikh, jawatan. Yang ketiga, borang keluar masuk mesin dan alatan. Borang ini untuk sesuai untuk macam kita meminjam satu peralatan untuk keluar pada syarikat. Ini borangnya. Nama jenis mesin atau alatan, nama dan model, nombor siri pembuatan. Setiap alatan dan mesin mesti ada nombor siri. Nama pinjam itu nama sahabat atau nama kawan tu. Tarikh tarikh dan dikeluarkan pada hari yang sama. Yang meminjam, yang untuk pulang buatlah masa yang kita rasa macam jangan lama sangat untuk keperluan bengkel kan. Tanda tangan peminjam. Kalau borang ni mesti kena ada pegawai pengeluar untuk menjadi saksi bahawa mesin tu mesin atau alatan tu dipinjam. Kena ada tangan tarikh yang sama, tanda tangan, keluar kena ada tangan dan tarikh, dan dipulangkan pun kena ada tanda tangan dan tarikh. Itu catatan yang dibuat. Dan terima kasih. Salam sejahtera. Saya Melvinius Lexius akan sambung pembentangan rekan saya. Saya akan menerangkan kegunaan borang pelupusan aset, laporan pelupusan aset, dan laporan penyelenggaraan aset. Kita mula dari borang pelupusan aset. Borang pelupusan aset hendak disediakan seperti berikut. Borang tersebut hendaklah disediakan oleh kementerian atau jabatan yang bercadang untuk melaksanakan pelupusan. Semua aset akan dicadangkan untuk pelupusan hendaklah disertakan di dalam borang. Seborang boleh disediakan secara bersekali atau berasingan mengikut kepada jenis aset atau nilai perolehan aset.
Maklumat berkenaan aset yang dicadangkan untuk dilupuskan hendaklah merujuk kepada daftar aset ahli atau dokumen-dokumen rujukan lain, dan dokumen hendaklah dikemukakan kepada kuasa melulus melalui UPA Kementerian atau ibu pejabat selepas lembaga pemeriksaan pelupusan membuat pemeriksaan ke atas aset dan melengkapkan maklumat di borang. So, apa itu UPA? UPA adalah unit pengurusan aset. So, next. Laporan pemeriksaan aset. Laporan pemeriksaan aset hendaklah disediakan oleh pegawai aset untuk dilaporkan kepada mesyuarat JKPK. Laporan pemeriksaan aset hendaklah dikemukakan kepada UPA jabatan atau ibu pejabat. So, UPA jawatan atau ibu pejabat hendaklah menyertakan semua PTJ untuk mengemukakan kepada UPA Kementerian sebelum 5 Februari tahun berikutnya. UPA Kementerian hendaklah menyediakan ringkasan laporan tahun pemeriksaan aset dan mengemukakan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya. So, JKPA adalah jawatan kuasa pengurusan aset kerajaan dan PTJ adalah penubuhan pusat bertanggung jawab. So, next. So, last sekali laporan penyelenggaraan aset. Laporan penyelenggaraan aset hendaklah disediakan dan dikemukakan seperti berikut. So, PTJ mengemukakan kepada UPA jabatan atau ibu pejabat. UPA jabatan atau ibu pejabat hendaklah menyertakan semua PTJ di bawahnya dan mengemukakan kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. Dan UPA Kementerian hendaklah menyediakan ringkasan laporan tahun penyelenggaraan aset kerajaan dan mengemukakan ke Perbandaran Malaysia sebelum 15 Mac berikut. Sekian dari saya, Melvin News Lexius. Terima kasih.